dalam syarak yang tidak pernah diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ya? Za'imina anna dhalika mimma yuqarribu ila Allah. Mereka menyangka bahawa perbuatan maulid ini boleh mendekatkan diri kepada Allah, boleh mendekatkan diri dengan bid'ah. Tidak boleh. Mendekatkan diri dengan Allah, kepada Allah dengan sunnah. Kalau dengan bid'ah tidak boleh. Bid'ah itu menjauhkan lagi, bukan mendekatkan. Wa hadha bila syak fihi khatarun 'azimun wa i'tirad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanpa diragui adalah satu bahaya yang paling besar dan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa buat bid'ah, kata Syekh, ini menentang Allah. Allah mengatakan sempurna, dia mengatakan tak sempurna, dibuat lagi satu ibadah yang baru. Banyak lagi tuan-tuan, saya ringkaskan saja, kemudian saya teruskan lagi. Sampai pukul 11 boleh ya? Alhamdulillah. Supaya saya tak terkejar-kejar, nanti banyak tertinggal. Tuan-tuan, saya bercakap bukan pakai akal saya untuk mengeluarkan fakta. Yalah, semua orang pakai akal, tapi fakta ini bukan dicedok daripada akal saya, tapi saya ambil daripada kibarul ulama. Kalau kita tidak taat kepada ulama, nak taat kepada siapa? Sedangkan Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri. Ulil amri di sini ulama. Lihat tafsir Ibn Abbas. Memang ada dua. Satu mengatakan pemimpin, memang kita taat kepada pemimpin. Pemimpin kita siapa? Kena taat. Kalau bagian agama ini muis, kita kena taat. Tetapi ada syarat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Jangan taat pada makhluk dalam hal membawa maksiat kepada Allah. Kalau ini maksiat, kita tak boleh taat. Kalau dia nak paksa kita meyakini ini sunnah, sedangkan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh kibarul ulama itu bid'ah, takkan kita nak pakai. Kalau disuruh sembahyang air raya, kita kena sembahyang air raya sebab dia pemimpin kita. Kalau disuruh puasa besok, kita kena puasa sebab dia pemimpin kita. Kita kena taat. Saya tak suruh tuan-tuan menentang muis, tidak, salah, haram hukumnya. Dalam manhaj kita, manhaj salaf, kita tidak boleh menentang pemimpin. Pemimpin kita di sini, di Singapura, muis. Siapa boleh nafikan? Tuan-tuan boleh nafikan? Kalau tuan-tuan nafikan, salah, keluar daripada manhaj. Kalau di Malaysia, kalau pemimpin agama, dikatakan apa dia? Orang-orang dalam jabatan-jabatan agama tersebut. Tapi kita katakan bahawa kita boleh taat kepada mereka, tapi dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak boleh taat. Di antara maksiat paling besar apa dia? Maulid. Di antara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maulid, marhaban. Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terus baca nanti. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa min dzalika, yakni daripada maulid ini, dan baca berzanji ya. Baca berzanji ini, kalau saya sempat saya akan ambil sedikit berzanji. Dan tuan-tuan kalau boleh dapatkan ni, supaya apa yang saya tulis di buku yang akan kita terbitkan benar-benar kita rujuk di sini. Dan itu hari warnanya merah, sekarang warnanya sudah berubah. Sebab itu dijilid kurang baik, saya dapatkan jilid yang terbaik. Dan ini kalau boleh kita simpan, besok jadi rujukan. Apa yang saya tulis di dalamnya ada, ya. Tapi tulis siang-siang, perhatian kepada anak cucu. Ini buku bid'ah, tidak boleh diamalkan. Jadi besok anak kita baca atau cucu kita baca, ni datuk aku dah beritahu ni. Tak, tidak dia. Simpanan koleksi datuk semua bagus. Ya. Kita takut macam tu. Jadi tuan-tuan beritahu. Jadi tuan-tuan, apa di sini katakan? Wa min dzalika anna ba'dahum yadunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdurul maulid. Dan oleh kerana itu, bahwasanya sebahagian mereka menyangka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdurun, menghadiri, ataupun yahdurul maulid, menghadiri maulid. Mereka mengatakan yahdurun, yakni sahabat-sahabat Rasulullah, wali-wali hadir dalam maulid. Itu sebab dia hadirkan hadrah. Kompang dinamakan hadrah. Supaya apa? Orang-orang yang sesat nanti dengar kompang datang, rohnya boleh sesat. Faham tak? Kompang ini apa namanya? Kumpulan hadrah. Apa arti kumpulan hadrah? Hadrah datang, bermakna bila main kompang ya. Apa bunyinya tadi? Lotak-lotak genda-genda. Biar orang yang datang ini, siapa? Roh-roh. Oh, dengar kat situ rupanya dia pergi. Artinya roh ni pun tak tahu, takut sesat dia. Jadi dibunyikan kompang. Kerana mereka yakin bahawa hadrah menghadirkan mereka, takut sesat, datanglah ke majlisnya. Inilah majlisnya yang bunyi kompang ni. Kemudian apa dibacanya? Marhaban, marhaban. Tadi kita rakam kat satu masjid,
marhaban, marhaban. Apa arti marhaban? Tuan-tuan, kumpulan hadrah Kumpang ini, kenapa dinamakan kumpulan hadrah? Seorang profesor ya di UKM, bila saya tanya, saya tak mau sebut namanya, dia mengatakan hadrah ni ustaz dalam bahasa Arab menghadirkan. Jadi kumpang ini menghadirkan siapa? Mereka yakin bahawa roh-roh Nabi, roh-roh wali, roh-roh para sahabat, orang-orang suci datang dalam bacaan marhaban mereka ataupun maulid, sehingga mereka baca marhaban, marhaban, sehingga juga katanya marhaban, marhaban. Dikatakan marhaban, apa arti marhaban? Selamat datang, selamat datang. Cuba lihat dalam sini, apa arti marhaban? Kerana mereka yakin bila baca maulid, adakan majlis maulid, roh-roh datang. Ini kan karut. Tu saya katakan bahawa mereka itu buat kerja karut, buat khurafat, buat takhayulat. Sedangkan mereka mengatakan kalau boleh kembali kepada Al-Quran dan hadis, jangan buat takhayul dalam khutbah Jumaat, keluaran jabatan agama. Kita katakan bahawa roh-roh tak boleh datang kerana dalam Al-Quran terdapat satu surah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan roh ini ada barzah yang mereka tidak boleh keluar, yang mana bila mereka akan keluar bila? Yaumi yub'atsun. Ada dua ayat yang menjelaskan seperti ini. Tapi satu ayat kalau diimani cukup. Jadi orang-orang yang mengatakan hadra, hadir, ya, kemudian marhaban, saya masih ingat mungkin ada 2-3 sahabat kita yang menghadiri satu ceramah penjelasan daripada bekas Arkam, ya, Hamizan Hussein. Dia mengatakan bila baca berjanji, duduk depan pintu, taruh tangan macam ni, sambil menyangkung, taruh tangan macam ni. Saya ingat ada hampir beratus yang melihat dan mendengar ceramah Ustaz Mizan ini. Saya cakap terus terang, di mana tempatnya? Di Tirap Indah. Kita buat satu program untuk sahabat ini menjelaskan kesesatan dalam Sufi. Dia cerita bahawa dia dulu masuk Sufi, berzikir boleh tinggi macam ini, dia naik. Saya katakan dulu, orang ikut Sufi boleh terbang, memang betul. Syekh Suhami boleh terbang, dia seberang sungai Muar. Jadi sahabat ini boleh terbang tinggi, dah tinggi tu. Dan saya pernah katakan kepada tuan-tuan, ada sahabat kita namanya Alia. Saudara Bakri tahu isteri Bakri paling baik dengan saudara Alia ni. Seorang perempuan lah, Muslimah kita. Dia pernah balik Kuala Lumpur, dia cerita dengan saya. Ini ada VCD, mungkin dia tonton nanti. Dia baru saja menziarahi kawannya. Kawannya mengamalkan tarikat Sufi, berzikir kat batu kef tinggi. Katanya berapa tingkat begitulah. Kemudian kata untuk guru dia, engkau jangan tengok atas. Dia degil, dia tengok atas jatuh, paralyze paruh badan. Ini bermakna Sufi pakai sihir boleh terbang. Ya. Jadi orang-orang ini meyakini bahawa yang datang roh-roh suci. Saya yakin yang datang bukan roh-roh suci, yang datang roh-roh syaitan. Jadi mereka duduk bersalam, tak tahu betul-betul rasa ada orang bersalam dengan dia atau tidak, ataupun berlakon saja. Kalau berlakon kerja bodoh. Ya tak? Kenapa nak berlakon dalam agama? Boleh berlakon dalam agama? Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi Arkam tu duduk, ini saya nukil daripada cerita sahabat ni, perawinya ramai kalau tak. Ya? Jadi duduk berbuat macam ni, bersalam. Kenapa? Bila baca marhaban, baca maulid, datang sebab marhaban. Apa arti marhaban? Bacalah dalam ini, kan ada marhaban. Marhaban artinya selamat datang. Begitu juga cuba tengok maulid berjanji di dalam bahasa Melayu dan kelebihan membaca